Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di Bernama TV dan kita bersama lagi sebenarnya dalam program khas setahun bersama Kerajaan Madani. Dan kita ada isu ataupun perkara ataupun topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di program khas setahun bersama Kerajaan Madani. Dan topik ataupun tajuk perbincangan kita berkisar kepada Malaysia Madani memacu kecemerlangan KPT ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan seperti biasa, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio program khas ini. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Yusof Abdal, iaitu Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Ini Datuk pertama kali ya? Ya, ini first time. Muncul di TV. Muncul di kaca TV. Bersama seorang tokoh. Oh, saya cukup gembira mendapat bersama dengan Yang Berhormat Datuk Muhammad Yusof Abdal. Dan kita nak bercakap tentang isu Datuk yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan tumpuan kita yang pertama ialah tentang inisiatif KPT mendukung Malaysia Madani. Dan ini juga sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya tu ya, bila kita bercakap tentang inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri, terutamanya dalam mendukung aspirasi Malaysia yang berasaskan nilai madani. Apa yang dimaksudkan sebenarnya tu? Ya. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua penonton yang mengikuti secara langsung program Ruang Bicara malam ini. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih kepada Bernama TV atas undangan ke studio dan untuk bersiaran dan berkongsi berkenaan program setahun Madani Kementerian Pendidikan Tinggi dan beberapa inisiatif KPT yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dalam mendukung aspirasi Malaysia berasaskan nilai Malaysia Madani. KPT, untuk makluman Datuk telah menggariskan 50 inisiatif yang mendukung aspirasi tersebut. Namun begitu, yang paling penting dan akan membawa perubahan ketara dalam sistem pendidikan tinggi negara serta dekat di hati rakyat adalah 4 perkara, iaitu yang pertama, menyemak dan mengkaji dasar pendidikan nasional atau National Review Committee NRC. Kedua, penawaran pengecualian yuran universiti kepada individu pertama dalam keluarga B40 yang melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama di Universiti Awam melalui program pembangunan siswa sulung 2.0. Dan ketiganya, berhubung kait dengan pemindaan ilmu pengetahuan dan kepakaran daripada universiti kepada masyarakat setempat melalui Knowledge Transfer Program KTP Madani. Dan yang keempat, iaitu pembangunan bakat dan pembelajaran sepanjang hayat yang kita panggil PSH melalui program PSH Komuniti Madani. Okey, 4 inisiatif yang cukup menarik sebenarnya dilontarkan ataupun disediakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Mungkin Datuk boleh kongsikan tu apakah yang cuba dicapai sebenarnya bila Datuk sebut tentang inisiatif pertama yang dinyatakan sebenarnya. Memangnya kita ada beberapa sasaran dan oleh kerana kita, kalau saya boleh nyatakan, kita kini berhadapan dengan pelbagai krisis, cabaran dan juga perubahan global daripada aspek sosial, ekonomi dan pendidikan. Semua ini menuntut perubahan cara bekerja kita, berfikir kita dan bertindak. Oleh itu, agenda penting KPT adalah melaksanakan reformasi pendidikan tinggi selaras dengan teras ekonomi madani, iaitu tata kelola dan juga ketangkasan penyampaian. Matlamatnya adalah untuk memberi nafas dan citra baru terhadap plan-plan serta dasar-dasar pendidikan tinggi supaya berpasak kepada realiti, iaitu realiti semasa dan merangkumi kepentingan masa hadapan yang lestari. Bagi tujuan tersebut, KPT pernah menubuhkan satu jawatan kuasa yang kita panggil jawatan kuasa menyemak dan mengkaji semula dasar pendidikan tinggi ataupun lebih dikenali dengan National Review Committee NRC, iaitu bertujuan untuk memberi saranan pada perbaikan dalam beberapa isu utama sektor pendidikan tinggi nasional
iaitu seperti isu-isu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ketat yang boleh mengekang kepada perkembangan dan pertumbuhan sektor pendidikan tinggi. Ini juga adalah perkara yang diberikan fokus dalam inisiatif ini. Dan keduanya iaitu proses atau birokrasi yang menyebabkan kelewatan dan kecekapan penyampaian kita. Ketiga, penyelarasan yang tidak memenuhi keperluan industri dan reka bentuk akademik sedia ada. Dan keempat, hal tuju yang tidak jelas akibat kekurangan dasar dan peraturan yang baik. Kelima, sumber yang terhad. Keenam, mekanisme pembiayaan yang tidak memberi insentif kepada prestasi tinggi. Dan ketujuh, penguatkuasaan dan pelaksanaan yang lemah. Saya terhati sebenarnya bila Datuk sebut tentang reformasi pendidikan tinggi. Tetapi selalunya satu persoalan yang menarik jugalah, bagaimana sebenarnya KPT mengambil kira pandangan rakyat berkenaan dengan inisiatif yang pertama tersebut, seperti apa yang Datuk sebutkan tadi. Selaras dengan nilai medani yang menumpukan tata kelola dan ketangkasan penyampaian, bagi membina keyakinan, KPT memperlihatkan transparansi dan juga keyakinan transparansi kita dan keterbukaan kita, iaitu keterbukaan kerajaan melalui konsultasi awam dengan penganjuran Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara yang telah kita laksanakan pada 23 Oktober 2023 yang lalu. Hari terbuka tersebut bertujuan untuk mendapatkan maklum balas kepada pembangunan pendidikan negara dalam melaksanakan program yang lebih pragmatik dan berdaya saing. Ingin saya kongsikan di sini hasil daripada Hari Terbuka Pendidikan Tinggi Negara yang kita laksanakan telah dapat kita juga dapat kongsikan beberapa pandangan ataupun maklum balas yang menarik yang kita dapat daripada pandangan orang awam pada hari itu, iaitu pertama, mereka menyentuh soal pembayaran balik pinjaman PTPTN. Majoriti mereka yang telah datang memberi maklum balas ini menyatakan bahawa mereka bersetuju supaya pembayaran balik pinjaman PTPTN ini adalah dianggap sebagai satu tanggungjawab kepada peminjam yang telah meminjam pinjaman untuk tujuan pembelajaran pendidikan ini. Demikian juga ia dianggap sebagai satu accountability dan yang tentunya adalah sebagai satu keadilan. Maknanya apa yang dimaksudkan oleh orang awam, semua orang yang ramai bersetuju ini, iaitu kita dalam PTPTN memangnya memerlukan dana yang besar dan banyak, dan setakat sekarang berbilion ringgit telah dibelanjakan oleh PTPTN, hasil daripada tentunya juga melalui hasil usaha kerajaan, melalui pinjaman juga yang kita buat untuk PTPTN ini, melalui sukuk ke ini tujuan membiayai pelajar-pelajar untuk memasuki pendidikan tinggi ataupun IPTA. Malangnya kita berdepan dengan keadaan seperti yang dimaklum balas oleh umum itu, bahawa ramai yang pula tidak accountable ataupun tidak bertanggungjawab, yang menyebabkan tiada keadilan. Maknanya dia dah pinjam dulu untuk belajar, bila dia berjaya dan ada kerja, dia tak bayar. Jadi ini menimbulkan bukan hanya masalah semata-mata kepada PTPTN sebab terpaksa menanggung hutang yang besar, tapi yang lebih dahsyat itu dia mengganggu peluang orang lain yang nak meneruskan pelajaran. Makanya kita pun bersetujulah atas maklum balas yang dikatakan ini, bahawa andainya begitulah persepsi umum, maka kita minta pada peminjam semua datanglah untuk kita sama-sama berunding bagaimana cara supaya dipermudahkan pembayaran. Seterusnya boleh membantu PTPTN untuk meneruskan usaha ini. Satu lagi feedback yang kita terima daripada awam waktu itu, yang datang, ialah mereka juga bersetuju supaya pembelajaran dalam talian ini, dan teknologi pendidikan ini dipilih sebagai keutamaan untuk pendigitalan selaras dengan usaha KPT untuk pembelajaran jarak jauh yang terbuka, iaitu open distance learning. Ini maksudnya ialah supaya dengan adanya penggunaan cara pendigitalan online ini, dia akan meluaskan lagi peluang untuk kita memberikan peluang orang belajar yang tak perlu berada di kampus atau dekat pun pada universiti. Kalau dia nak ambil kursus tu atau ijazah atau diploma, dia can go online.
Dan ini yang mereka minta supaya kalau boleh KPT teruskan usaha ini, pertingkatkan lagi supaya lebih luas akses yang diberikan kepada masyarakat yang ada di negara kita. Berhubung kait dengan pula impact ataupun outcome penawaran pengecualian yuran di universiti melalui program siswa sulung 2.0 yang saya sebut tadi, tentunya ini adalah satu usaha kerajaan ataupun KPT yang amat menarik sekali. Sebabnya kerana dengan adanya program sulung ini, ia memberi peluang kepada keluarga B40 yang tidak berkemampuan untuk memberi peluang kepada anak pertama mereka ataupun daripada keluarga pertama B40 itu untuk masuk ke universiti dengan diberikan pengecualian yuran melalui pembiayaan siswa program pembangunan siswa sulung ini. Dia tak payah bayar yuran universiti, dikecualikan langsung. Tentunya ini juga akan membantu mereka untuk mengurangkan beban hutang yang ditanggung. Ini juga adalah satu usaha yang begitu baik dan murni. Selain itu juga melalui program sulung ini, akses kepada yang ramai itu B40 tentunya lebih terbuka. Kemudian juga dengan usaha seperti ini juga dan bersama dengan mereka-mereka yang membantu dalam pendanaan program ini juga akan mempromosi bersama, memudahkan lagi untuk penyampaian pendidikan tinggi ini kepada umum. Dan yang paling penting di sini yang memang lebih matlamat akhir kita, iaitu yang amat berkesan sekali melalui program sulung 2.0 ini, ia di mana kita juga dapat memberi pembangunan potensi pelajar yang holistik ini bagi memenuhi aspirasi negara dalam merubah kehidupan keluarga B40 supaya mereka ini tidak lagi berada dalam kepompong kemiskinan melalui anak mereka yang diberi pendidikan yang baik. Tentunya dia membantu keluarga akhirnya mengeluarkan mereka daripada kelompok B40 ataupun kemiskinan ini. Alhamdulillah. Menarik sebenarnya apabila Datuk sebut tentang program pembangunan siswa sulung 2.0 ini. Tapi sedikit saja soalan yang ingin saya kemukakan berkaitan dengan program ini tu. Apakah program ini akan dikekalkan dan akan dikembangkan dari masa ke semasa? Kita pada tahun 2020 kita telah mengembangkan dengan kita menawarkan 10,000 pelajar untuk program siswa sulung ini. Pada peringkat awalnya tidak begitu ramai, tapi kali ini dia insya-Allah mudah-mudahan kalau ada keupayaan kita akan tentunya pada tahun hadapan cuba lagi seramai mungkin yang kita boleh berikan penajaan supaya seperti yang matlamat kita lebih ramai B40 mendapat peluang untuk meneruskan pendidikan tinggi. Menarik. Okey, kita juga nak tahu sebenarnya Datuk Muhammad Yusof ini tentang bagaimana KPT sebenarnya menawarkan inisiatif pemindahan ilmu pengetahuan dan juga kepakaran daripada universiti kepada masyarakat setempat melalui apa yang disebut sebagai Knowledge Transfer Program ataupun KTP Madani itu. Inisiatif Knowledge Transfer Program KPT Madani ini terletak di bawah teras ekonomi Madani yang mana bertujuan untuk menaikkan lantai peningkatan darjat hidup rakyat. Dan strategi KPT adalah sasaran kita kepada komuniti Madani, mewujudkan komuniti Madani. Kaedahnya ialah bahawa kita ada IPT contoh dan UA yang akan mengenal pasti komuniti yang memerlukan bantuan, terutamanya B40 lah. Sasaran kita ni kepada masyarakat yang amat memerlukan ini. Kita tawarkan package projek komuniti yang bersesuaian untuk dilaksanakan mengikut kepakaran IPT ataupun UA dan minat serta kemampuan masyarakat setempat disamakan, disalarikan dia. Dan juga di IPT dan UA juga seterusnya akan memindahkan ilmu itu dengan mengajar, membimbing dan memberikan pemantauan pelaksanaan projek yang kita buat bersama dengan komuniti hingga mereka berjaya meneruskan projek tanpa perlu bantuan lagi. Dan contoh-contoh projek yang telah kita laksanakan setakat ini yang telah berjaya boleh kita katakan ialah iaitu projek komuniti yang telah dilaksanakan seperti peternakan kelulut. Mungkin Datuk pernah dengar ini dari madu, dapat madu ni. Ini telah berjaya juga kita wujudkan dan ramai masyarakat komuniti setempat mendapat manfaat. Demikian juga tentang cara penanaman cendawan dan juga kursus jahitan. Ini juga satu kursus jahitan yang begitu menarik hingga melahirkan ramai tailor orang yang pakar menjahit baik, ada buka kedai, ada yang di rumah. Ini membantu kepada pendapatan komuniti setempat kita lah, masyarakat terutama di kalangan B40. Sehingga kalau mengikut data yang kita ada sehingga November 2023 seramai 6,390 orang telah menerima manfaat daripada program-program yang telah kita laksanakan ini. Dan program ini
sebenarnya melibatkan juga komuniti di Sabah dan Sarawak. Oh ya, tentu ya. Dan bagaimana respon daripada rakyat? Kalau saya ambil contoh di kawasan saya di Lahad Datuk contoh di parlimen saya, memang dari peringkat awal college community dibuka, khusus yang program yang ditawarkan ialah culinary, iaitu masak-masak, buat kuih, cake, everything. Ini telah menghasilkan ramai peniaga-peniaga kecil di tempat saya. Hasil daripada mengikuti kursus di Community College Lahad Datuk, mereka hari ini sudah dapat buat kek yang cantik, buka restoran dan bakery. Ramai yang dulu tak ada kerja menjadi ada kerja dan ada pendapatan yang mendapat membantu keluarga mereka. Satu lagi juga persoalan yang ingin saya dapatkan pencerahan daripada Yang Berhormat Datuk Muhammad Yusof ialah tentang tadi pun Datuk sebut tentang college community itu sendirilah. Tapi bagaimana Datuk melihat bahawa college community ini sebenarnya boleh memainkan peranannya dalam pelaksanaan apa yang disebut sebagai PSH Community Madani ataupun program pembelajaran sepanjang hayat Madani. Memang college community ini diwujudkan berperanan sebagai institusi pembangunan bakat. Maksudnya orang yang tak ada kebolehan kepada kita tingkatkan dia supaya ada kebolehan dia. Dan ini terbuka untuk semua orang mempelajari minat dan kemahiran baru, baik yang muda maupun yang lebih berusia, lebih kurang macam tu. Macam kita lah. Ya, lebih kurang lah macam tu. Dengan kata lain, college community pula boleh menjadi medan kepada pengajian sepanjang hayat. Maksudnya daripada dia tak ada lagi menunjukkan pengajian persekolahan seperti biasa, sekolah menengah dan tak terus pengajian tinggi, dia boleh datang sini teruskan lagi untuk supaya boleh mendapat kepakaran yang bakat yang baru, supaya boleh digunakan untuk tujuan dia baik sekeluarga ataupun apa jugalah yang boleh membantu kehidupan harian mereka. Juga sebagai pusat memberi peluang kedua. Itulah maksudnya. Bila dia habis sekolah menengah, tak dapat pergi mana, tak boleh pergi politeknik, tak boleh pergi universiti, dia masuklah college community sebagai peluang kedua untuk meneruskan pembelajaran dia. Sehingga yang sekarang pun kita college community juga dianggap sebagai satu pelonjak atau ejen pemangkin kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekelilingnya. Dan juga selain itu, college community boleh menjadi tempat peningkatan seperti yang sebut tadi, peningkatan kemahiran ini dan pengetahuan yang boleh digunakan untuk peningkatan kerjaya dalam industri dan keusahawanan. Namun untuk masa hadapan, usaha KPT adalah untuk mengangkat college community ini sebagai pemacu kepada pembangunan ekonomi mampan, iaitu sustainable community. Secara spesifiknya, college community membangunkan bakat komuniti dan industri setempat melalui kemahiran TVET, keusahawanan dan teknologi digital. Okey tu, sebelum kita berehat buat seketika, mendengar daripada apa yang Datuk sebutlah tentang reformasi pendidikan tinggi, apakah Datuk melihat bahawa dengan segala inisiatif yang telah pun dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi setakat ini, ianya menuju ke arah matlamat yang kita inginkan dan akhirnya melahirkan tenaga pelajar dan juga tenaga kerja yang mungkin akan dapat memenuhi permintaan semasa sebenarnya. Ya, tentunya itulah antara keutamaan kita. Akan tetapi kita tidak berhenti di situ. Kita di bawah pimpinan kementerian kita sekarang, Datuk Seri Khalid Nordin, senantiasa membawa idea-idea penambahbaikan, termasuklah dengan mengadakan berbagai-bagai lagi kerjasama dengan industri untuk tujuan semata-mata memperkasakan lagi dan membuat lestarikan lagi KPT ini dengan college ataupun politeknik dan universiti awam yang kita ada. Okey, semakin menarik sebenarnya Yang Berhormat Datuk Muhammad Yusof Abdal. Jadi tapi seperti biasalah, kita memberi ruang kepada Datuk untuk berehat dulu buat seketika, teguklah minuman yang kita sediakan dan kembali nanti insya-Allah banyak lagi persoalan yang akan kita kongsikan bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Muhammad Yusof Abdal yang merupakan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, dan kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting dan menarik, iaitu Malaysia Madani memacu kecemerlangan KPT. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah,
kita kembali semula ke program khas setahun bersama Kerajaan Madani dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Pertama kali sebenarnya muncul di kaca TV, baik di Bernama TV dan juga di TV-TV yang lain. Tetapi setakat ini saya cukup selesa dan bergembira sebenarnya dapat sembang-sembang bersama dengan tetamu ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Muhammad Yusof Abdal, iaitu Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Baik, Datuk, kita nak beralih sekarang ini. Ini pun sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya lah. Ini berkaitan dengan program setahun bersama Kerajaan Madani dan juga peranan KPT dalam program ini. Jadi ianya akan berlangsung, dipahamkan bahawa kementerian terlibat dalam setahun bersama Kerajaan Madani yang akan berlangsung daripada 8 hingga 10 Disember 2023. Jadi mungkin bentuk penglibatan KPT dalam program ini. KPT terlibat dalam ketiga-tiga komponen fokus penganjuran program yang akan kita laksanakan pada 8 hingga 10 Disember 2023 ini, iaitu pertama showcase pameran yang kita akan adakan pameran kita di situ. Keduanya perkhidmatan, kita akan juga adakan perkhidmatan kepada rakyat, dan yang ketiganya inisiatif kesejahteraan rakyat. Pameran pendidikan tinggi bertemakan IPT pemangkin pembangunan medani, negara medani, meliputi 4 segmen, iaitu yang kita panggil segmen strategi 4P, penyelidikan dan inovasi, kedua pemindahan ilmu, ketiga pembangunan bakat, dan keempat perkhidmatan interaktif KPT. Pengisian yang berasaskan strategi 4P ini menjayakan ekonomi medani, pendidikan tinggi, bersasarkan memberi manfaat kepada pertamanya pelajar, keduanya industri kecil sederhana IKS, ketiganya komuniti dan orang awam yang ingin melanjutkan pengajian dan mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat ataupun PSH. Dalam pameran pula ia melibatkan bahagian-bahagian jabatan-jabatan dan agensi di bawah KPT, termasuklah Jabatan Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, Agensi Kelayakan Malaysia MQA, keempat Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara PTPTN, dan yang kelima Institut Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta, termasuklah Universiti Politeknik dan College Community. Bagi perkhidmatan kita kepada rakyat yang kita akan bawa pada program yang kita akan adakan pada 8 hingga 10 Disember ini adalah berbentuk perkhidmatan kepada rakyat seperti klinik bergerak, di mana perkhidmatan kepada rakyat dibawakan oleh KPT adalah klinik bergerak, yang mana kita di KPT melalui Universiti Awam dan hospital pengajar kita di universiti-universiti mempunyai 14 buah klinik bergerak daripada USM, UITM, UNIZA, UKM, USIM dan UMS. Kita ada 2 buah daripadanya, iaitu klinik pergigian dan klinik optometri daripada UITM dan USIM akan dibawa ke tapak pameran pendidikan tinggi sempena setahun bersama Kerajaan Madani ini. Perkhidmatan yang akan turut dibawa adalah klinik kesihatan am, kesemua ditawarkan secara percuma kepada pengunjung program tersebut. Perkhidmatan ini juga adalah antara satu daripada komitmen kerajaan, di mana KPT berganding bahu dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam perkhidmatan kesihatan untuk negara dan rakyat kita. Menarik. Selain daripada klinik bergerak seperti apa yang Datuk sebut, adakah KPT juga sebenarnya menyediakan ataupun akan menawarkan apa yang disebut sebagai insentif menarik khusus untuk pengunjung di program setahun bersama Kerajaan? Ya, tentunya kita pun sudah mula hebah-hebahkan inilah. Kita hebahkan bahawa KPT akan turut serta dalam program setahun bersama Kerajaan Madani yang dia akan pada 8 hingga 10 Disember ini. Dan selain kita nak mempamerkan dan memberikan kefahaman, kita juga menawarkan pelbagai tarikan ini sebagai sebagai cara untuk supaya mereka datang mengunjungi kita. Tujuan kita bukan nak kita nak pastikannya kita juga boleh menyampaikan pada mereka apa sebenarnya tanggungjawab kami di KPT ini, yang bukan hanya mendidik, tetapi ada juga perkhidmatan lain yang mungkin
komuniti nak tahu dan faham, maka itulah hari yang kami akan cuba untuk berikan pendedahan. Pada kali ini ada beberapa insentif menarik yang kita akan tawarkan. Pertamanya, KPT akan menawarkan 24,000 tempat pengajian secara tawaran terus. Ini dahsyat ini. Dia tak payah tunggu musim dia. Untuk hari itu kita bagi 24,000 tempat pengajian secara tawaran terus ke program peringkat diploma dan sijil politeknik atau college community terpilih bagi mereka yang layak. Tentunya ini ramai yang akan lihat, kalau dia datang dia akan faham, dia akan tentunya akan nampak peluang yang menarik ini. Sebab kita tahu ramai rakyat kita rasanya tidak tahu sangat tentang peluang-peluang seperti ini. Betul. Makanya kita bagi insentif ini supaya mereka tahu we are there to serve them. Dan KPT bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu ini kepada rakyat di negara kita. KPT turut juga tawarkan 500 tempat di 5 buah program pra-diploma Universiti Teknologi Mara UiTM. Khusus untuk para pemohon dari golongan B40. Ini 40 ini yang memang tak kurang kemampuan, mungkin mereka rasa dulu doang tak ada apa ni, tak ada peluang nak hantar anak mana, maka tu hari itu kita akan cuba berikan mereka peluang dengan memberikan insentif begini. Maka datanglah dan insya-Allah kita akan layan seperti yang kita katakan dalam program kita pada hari itu. Seterusnya, graduan dan pelajar IPT yang berminat untuk meningkatkan juga nilai kebolehpasaran mereka. Ini penting ini. Boleh dapatkan maklumat mengenai kursus peningkatan kejayaan melalui program Global Outsourcing Talent bagi pensijilan kompetensi industri profesional. Sekiranya layak, mereka boleh ditawarkan kursus. Ini juga antara kaedah yang kita gunakan untuk memperkasakan lagi, melestarikan lagi graduan kita. Kita nampak ramai, yang kita katakan bukan ramai, ada beberapa graduan yang bila ada graduate tak ada kerja. Kadang-kadang masalah itu kerana ijazah mereka itu hanya terhad pada apa yang telah mereka belajar itu. Contohnya kalau dia ijazahnya ekonomi ataupun accounting, dia hanya accounting biasa. Tetapi andai kata dia nak teruskan lagi mendapat certification ke atau nama sijil yang lebih ekstra supaya dia ada nampak kepakaran itu, kita akan bimbing mereka melalui apa yang kita cakap program Global Outsourcing Talent ini. Kita berikan mereka sijil-sijil dengan kolaborasi juga kita dengan industri-industri yang menawarkan pekerjaan. Itu akan menyebabkan mereka boleh di match, dipadankan bersama. Dan tentunya waktu ketika itu industri pun nampak ada yang sesuai dengan keperluan mereka, maka itu juga antara peluang yang kita akan tawarkan pada mereka yang datang mengunjungi kita. Khidmat seterusnya ialah kita akan berikan konsultasi pendidikan tinggi melalui EPU online ini, turut diberikan supaya murid-murid terutama sekolah menengah atau rendah yang ingin nak membuat satu persediaan awal datang untuk dengar, tengok macam mana sebenarnya nak masuk universiti ini melalui UPU online. Hari itu juga kita akan tawarkan khidmat konsultansi ini kepada mereka-mereka yang datang mengunjung, terutamanya pelajar-pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah ini. Dan tentunya juga dalam masa yang sama kita bercerita juga tentang insentif PTPTN. Ini juga antara tarikan yang kita nak bagi juga, iaitu PTPTN turut buka kaunter bagi memberi penerangan mengenai perkhidmatan dan produk pembiayaan pendidikan tinggi. Selain itu, diskaun sehingga 15% juga turut disediakan kepada para peminjam yang ingin membuat bayaran balik waktu ketika itu. Kita tawarkan. Kita akan bagi. Selain daripada memang kita pun sekarang sudah buka, tapi ada yang masih belum mengambil peluang, maka itu kita buat program ini sebagai tempat lagi untuk kita bagi mereka second chance to come untuk ambil peluang-peluang diskaun ini. Seterusnya kita berikan pemeriksaan konsultasi kesihatan turut diberikan secara percuma melalui 2 bas kesihatan yang kita sediakan seperti yang kita sebut tadi, bergerak daripada hospital pelajar universiti dari UiTM dan Universiti Sains Malaysia ini. Amat menarik sebenarnya tu. Tadi pun Datuk ada menyebut mengenai penawaran. Ini saya suka nak dapat pencerahan kepada Datuk lah. Berkaitan dengan apa yang disebut sebagai program pensijilan kompetensi industri dan profesional yang melibatkan 1,000 pemohon. Mungkin pencerahan daripada Datuk berkaitan dengan isu ni, perkara ini. Ini ialah program yang kita sebut sebagai satu daripada usaha kita untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui pembangunan high value gig worker, kita panggil dia. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi
disasar dapat memberi jaminan pekerjaan ini dari syarikat yang menawarkan pekerjaan seperti yang saya sebut tadi, kita padankan dia. Selain itu, kita juga ada pembiayaan keuangan bagi program keusahawanan, dan seterusnya peserta dapat menjana pendapatan melalui gig ekonomi atau aktiviti berbentuk freelancing ini, freelance business people ini, dia akan kita latih dan berikan mereka bimbingan ini. Program ini ditanggung oleh kerajaan. Ia percuma bagi pemohon yang berkelayakan. Makanya kalau ada peluang mereka yang berada di sana untuk datang kepada kita punya tempat pameran itu, kita akan boleh juga keluarkan sijil daripada syarikat-syarikat tertentu, iaitu sijil kompetensi dari agensi yang diiktiraf oleh, supaya mereka ini dapat nilai tambah seperti yang kita sebut itu. Bila dia datang, kita akan berikan mereka maklumat tentang apa nama yang kita sebut tentang program persijilan ini. Selain daripada itu, barangkali saya percaya Wabi Datuk, tentunya ada lagi sebenarnya program-program yang menarik yang disediakan oleh KPT untuk pengunjung di sepanjang program setahun bersama Kerajaan Madani ini, Dr. Ya, ada. Saya balik kepada cerita yang antaranya yang saya sebut awal tadi, tapi saya tambah sedikit dia punya pencerahan dia, iaitu counter PTPTN, iaitu diskaun bayaran balik PTPTN. Kerajaan telah meluluskan diskaun ini untuk tempoh Oktober hingga Mac 2024. Namun masih ramai yang tidak mengambil peluang ini, seperti yang saya sebut awal tadi. Jadi bagi pengunjung yang buat bayaran semasa program berlangsung, iaitu hari yang saya sebut tu, mereka boleh diberikan lagi diskaun istimewa selain daripada hadiah istimewa selain daripada diskaun yang ada hadiah lagi. Ada hadiah lagi special. Selain diskaun di PTPTN, urusan pembukaan akaun juga yang kita terpaksa buat di pejabat PTPTN. Contoh, di sana kita akan buka akaun yang dipanggil SSPN, simpanan SSPN. Akan kita sediakan dan boleh dibuka di situ. Tawaran terus bagi kemasukan ke universiti awam juga atau politeknik dan kolej komputer terpilih, kita akan berikan waktu itu supaya antara cara kita perlihatkan keprihatinan kita KPT dan membuka akses pendidikan untuk semua di pelbagai peringkat pengajian. Peluang untuk menyambung belajar masih dibuka lagi. Seperti yang saya sebut tadi, khusus bagi program setahun bersama Kerajaan Madani, tawaran yang dibuka adalah ke UiTM, politeknik dan kolej komuniti. Bagi calon lapasan SPM yang belum mendapat tempat pengajian sehingga sekarang, anda dijemput untuk walk-in. Boleh walk-in ke booth KPT, tapi sila bawa bersama IC dan sijil salinan sijil peperiksaan Malaysia SPM bagi kemusian ke program sepenuh masa ini untuk 2023 dan 2024. Tak payah tunggu masa tertentu ataupun yang ada kita hari itu boleh kita pertimbangkan permohonan mereka dengan membawa sijil dan IC, salinan sijil dan IC untuk kita proses dia. Bagi calon yang tiada pula langsung, tak ada SPM dan berminat pula untuk sambung pelajaran, juga dialulukan untuk hadir di booth KPT. Sebab di sana kita ada college community yang kita namakan dia sebagai pelajaran sepanjang hayat ini. Pembelajaran sepanjang hayat ini. Ini juga akan memberikan peluang kepada mereka yang tidak ada kelulusan yang minimal itu, tapi boleh terus mendapat pembelajaran ataupun peluang belajar kedua kali di bawah program college community kita. Mungkin satu yang penting juga lah bila Datuk sentuh tentang soal ini tu, tawaran-tawaran yang cukup istimewa sebenarnya disediakan kepada pengunjung-pengunjung nanti. Tapi ada juga satu persoalan yang saya nak dapat sedikit komen daripada Datuk lah. Ini berkaitan dengan seruan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar, bahawa mereka mahu supaya pelajar-pelajar ataupun graduan kita menumpukan perhatian kepada pembelajaran-pelajaran yang bersifat profesional seperti TVET dan sebagainya. Apakah KPT juga sebenarnya melihat ini sebagai satu isu yang cukup penting untuk diberi perhatian? Kita memang dah lama menawarkan program TVET ini melalui politeknik dan pengujudan 4 universiti khusus yang kita panggil MTON, Malaysian Technical University, yang kita ada tu yang menawarkan ijazah TVET ini. Kita dapati bahawa secara perbandingan dari segi peratusan kabuleh pasaran graduan berbanding daripada universiti biasa dengan MTON ini nampak tinggi yang di TVET ini, MTON ini. Maknanya program TVET itu lebih mudah dipasarkan dan lebih mudah untuk dipadankan dengan keperluan industri. Maka itu kita
seperti saranan yang amat berhormat Perdana Menteri, kita tambah baik lagi. Cara bagaimana mungkin TVET itu boleh kita perkasakan dia supaya lebih ramai yang tertarik mengambil program ini dengan tidak melihat dia sebagai jurusan yang dipanggil second class dia. Ya, sebab kita ni kalau sebut masuk universiti dengar TVET macam teknikal, macam tak berapa atraktif. Tapi kita lupa bahawa objektif utama kita nanti selepas graduate ialah bekerja. Betul. Tapi itu yang berlaku bahawa ramai graduan yang akhirnya agak suka mendapat pekerjaan sebab very kompetitif satu hal. Kedua, program yang diambil itu tak selari dengan industri yang semakin berkembang ini. Negara kita semakin maju. Dengan kemajuan ini tentunya banyak industri yang telah akan memerlukan lagi pekerja-pekerja mahir yang ada kepakaran bersesuaian untuk menjadi pekerja mereka. Makanya inilah yang kita sebut ini program TVET yang boleh mengisi kekosongan yang diperlukan ini. Maka kerajaan melalui usaha dan saranan yang berhormat Perdana Menteri juga kita perkasakan, dan kita banyak cara memperkasakan TVET, termasuklah kalau kita di KPT kita upgrade juga cara politeknik kita create poli digital yang mana seperti yang saya sebut itu bagaimana perlunya kita update kita punya cara penyampaian pembelajaran dengan mengadakan online secara digital. Ini semua adalah antara cara kita menarik supaya lebih cenderung orang datang belajar melalui program yang kita sediakan ini. Apakah keyakinan Datuk sendirilah di KPT merasakan seperti apa yang Datuk sebut? Barangkali masanya sudah sampailah di mana KPT juga harus berubah mengikut kehendak semasa sebenarnya, dan sebenarnya kita juga ingin melihat graduan-graduan kita yang keluar daripada universiti, daripada pusat-pusat pengajian politeknik dan sebagainya, sebenarnya sudah pun ada peluang untuk mendapat kerja seperti apa yang mereka harapkan. Jadi apakah dengan perubahan yang dilakukan ini, Datuk yakin bahawa matlamat kita untuk melahirkan graduan yang betul-betul memenuhi kehendak pasaran itu akan dapat dilaksanakan sepenuhnya? Antara pendekatan kita yang juga diilhamkan dan tertuju oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan kita Datuk Seri Khalid Nordin ialah untuk kita bekerjasama dengan industri. Maknanya kita bawa industri masuk ke universiti kita ataupun politeknik contoh, kita sama-sama di situ untuk melahirkan graduan-graduan yang akan boleh memenuhi kehendak industri yang bersama kita ni. Tentunya dalam masa itu mereka sama-sama cuba untuk menyesuaikan. Contohnya kalau industri nakkan kita buat program yang dia kendaki, kita akan berikan pada pelajar tersebut. Demikian juga halnya kalau industri fikir dia ada sesuatu yang dia nak pastikan graduan itu dapat ilmunya, dia akan sampaikan juga. Makanya itu lahir kerjasama yang kita wujud sekarang ini berbanding daripada sistem dahulu. Kita langsung macam berjauh dengan industri, peranan industri macam tak sangat kita endah. Kali ini dan setakat sekarang ini KPT berusaha untuk mewujudkan suasana ekosistem pembelajaran kita dengan merapatkan hubungan dengan industri dalam pembelajaran, penyampaian pembelajaran di peringkat IPT kita. Menarik sekali. Ya, itu antara usaha yang kita. Saya juga tertarik hati bila Datuk sebut tadi tentang insentif yang disediakan 24,000 tempat pengajian. Itu satu jumlah yang cukup besar sebenarnya. Betul. Ada syarat-syarat tertentu tak yang ditetapkan oleh KPT bagi mereka yang mungkin berminat untuk menyertai program ini? Ini kita mengikut program yang kita tawarkan yang seperti 24,000 tempat ini, kita gunakan yang ada sedang kita tu. Maksudnya kaedah kita menerima mereka. Tentunya ada syarat-syarat yang am atau khusus yang kita tahu ada yang punya tapi tak tahu macam mana guna ada sijil yang cukup untuk mereka meneruskan pengajian. Makanya seperti yang disebut 24,000 itu ialah untuk tujuan program peringkat diploma dan sijil politeknik dan college community. Yang ini target kita sememangnya lepasan SPM yang mungkin mereka tidak dapat peluang itu. Dan tentu datang kemari nanti besok 8 hari bulan kalau peluang kita tengok terbuka pada mereka melihat bahawa SPM mereka itu cukup baik untuk meneruskan pengajian mereka. Okey. Datuk, kita akan berehat buat kali terakhir, tetapi kembali nanti mungkin tak banyak masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang insya-Allah sempat saya kongsikan bersama dengan Datuk. Kita masih lagi menyentuh tentang Malaysia Madani, memacu kecemerlangan KPT, tapi kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di program khas Setahun Bersama Kerajaan Madani. Kita jumpa lagi.
Malah kami cukup berterima kasih sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program khas setahun bersama Kerajaan Madani, dan tentunya kita juga cukup berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Yusof Abdal yang telah pun banyak memberikan kita pencerahan, terutamanya berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ini. Mungkin sebelum kita pergi ke penghujung, sebenarnya ada juga, saya juga tertarik hati dengan apa yang Datuk sebut tadi tentang peminjam-peminjam PTPTN yang mungkin ialah atas sebab-sebab tertentu masih lagi liat untuk membayar balik pinjaman tersebut. Mungkin ialah mereka menganggap bahawa itu bukan merupakan isu yang besar sebenarnya, tetapi nasihat Datuk lah kepada golongan ini yang mungkin perlu memenuhi janji mereka untuk bayar balik dan sebagainya, kerana ianya penting untuk membantu pelajar-pelajar baru yang mungkin juga memerlukan pinjaman PTPTN ini. Nasihat tu? Ya. Pertamanya, sebelum saya berikan pandangan saya kepada peminjam-peminjam PTPTN ini, kita kena ingat balik lah, sejarah singkat lah, kalau saya boleh ingat balik. Silakan. Bahawa kenapa wujud PTPTN ini. Ini adalah berkisar terhadap ketidakmampuan ramai masyarakat kita, terutama keluarga-keluarga B40 yang melihat anak mereka itu begitu minat nak meneruskan pengajian, tetapi kerana tidak mendapat penajaan. Ini berpunca kerana beasiswa yang diberikan tidaklah terbuka untuk semua. Tentunya ada kriteria-kriteria yang telah menyebabkan ramai juga yang tak dapat penajaan beasiswa. Maka akhirnya mereka mencari jalan lain untuk mendapatkan pinjaman ke contoh, ataupun lain-lain lagi lah tajaan kalau ada, untuk tujuan mendapatkan anak mereka untuk dapat pendidikan itu. Maka dilihat dari sudut itulah, maka pendek cerita kita PTPTN ini diwujudkan. Tujuannya untuk membantu terutama mereka yang berada dalam kelompok B40 ataupun dalam kata yang lain, mereka yang tak dapat penajaan untuk meneruskan pengajian ke peringkat tinggi IPT ini contohnya. Maka diwujudkan kerajaan PTPTN membantu mereka meneruskan pengajian. Maka itulah kerajaan buka peluang kepada mereka, dan ramailah telah mendapat manfaat daripada apa yang kerajaan telah buat ini. Maka itu kita lihat sudah ramai anak-anak kita menjadi graduan hasil daripada PTPTN jugalah yang telah memberikan pinjaman ini. Dan hari ini kalau saya boleh katakan PTPTN itu telah menanggung banyak hutang yang tidak dibayar. Ini masalah hutang tidak dibayar. Kita berdepan dengan masalah nak tajah balik, maksudnya nak bagikan pinjaman lagi kepada mereka-mereka yang memerlukan. Maka itu kita mintalah pada peminjam-peminjam yang telah berjaya mendapat pendidikan, yang mungkin juga sudah ada kerja yang boleh mampu untuk mereka melunaskan, bukan 100%, mungkin berperingkat-peringkat. Kita ada program seperti yang saya sebut, ada tawaran diskaun, ada installment yang boleh kita bincang bersama. Datanglah ke PTPTN untuk kita buat installment, schedule pembayaran, supaya sedikit sebanyak itu boleh membantu pelajar-pelajar yang menanti penajaan ini, supaya mereka juga berpeluang seperti saudara-saudari yang telah menjadi peminjam dahulu, untuk mereka meneruskan pengajian itu. Hari ini pun kita dapat melihat bagaimana yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita berusaha untuk membantu pelajar-pelajar melalui berikan mereka wang pendahuluan pinjaman. Tujuan untuk mengelak daripada tidak boleh mendaftar pada peringkat awal. Dan yang Amat Berhormat telah menetapkan satu jumlah untuk semua IPTA terutama untuk meletakkan 1,500 sebagai pembayaran pendaftaran pendahuluan. Semua sama, tak ada beza. Tak ada yang 2,000, tak ada, sama. Dan ini pula kebetulan memang dilaksanakan di bawah program PTPTN kita. Sebelum kita bagi kelulusan kepada pelajar yang nak masuk universiti, pinjaman PTPTN, kita akan tawarkan mereka dengan pinjaman pendahuluan, wang pendahuluan. Itulah Perdana Menteri kita yang membuat galakkan kita untuk teruskan usaha itu, supaya tidak timbul masalah tak ada duit untuk bayar
pendaftaran anak untuk peringkat permulaan dia. Dan ini kita juga laksanakan melalui program PTPTN kita. Maka itulah kita minta kerjasama sekali lagi lah kepada mereka yang berada di sana yang telah menjadi peminjam PTPTN, datanglah untuk kita berunding bersama-sama kita bagaimana menyumbang kepada kejayaan negara kita melalui pendidikan tinggi. Tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey tu, masa ada lagi satu lagi persoalan jugalah yang saya nak dapatkan. Bila saya mendengar daripada penerangan Datuk berkaitan dengan reformasi pendidikan tinggi ini bagi saya sesuatu yang cukup menarik dan tepat pada masanya lah. Dan kita juga harus melihat kepada perkembangan ekonomi terkini lah. Bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri keluar negara berjaya menarik pelabur-pelabur luar untuk datang melabur ke negara kita, dan ianya merupakan satu jumlah yang besar. Tetapi pada masa yang sama ianya juga merupakan satu situasi yang penuh dengan cabaran, challenging sebenarnya kepada pelajar-pelajar kita, graduan-graduan kita yang mungkin akan melibatkan atau terlibat dalam pelabur-pelabur itu bekerja di syarikat-syarikat yang akan diwujudkan nanti. Jadi apakah Datuk melihat bahawa reformasi pendidikan tinggi ini sebenarnya selari dan selaras dengan apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Sememangnya kita bersyukur kerana kita lihat selama setahun ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah berjaya menarik pelabur dari luar negara dengan insya-Allah mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Pekerjaan kepada terutamanya lah graduan-graduan daripada IPT, IPTS ini. Maka itu kita juga di peringkat KPT ini sememangnya melihat kepada perkembangan semasa ini. Saat itu kita buat lebih banyak pendekatan dari segi kolaborasi, terutamanya dengan industri yang seperti saya sebutkan ini. Dan kolaborasi industri-industri kebanyakannya adalah industri yang besar, yang tentunya ini juga akan terlibat secara tidak langsung dengan pelabur-pelabur besar yang datang ke negara kita ini. Bila dia melabur, tentu yang industri yang sedia ada akan boleh bekerjasama, bukan hanya dari segi teknologinya, mungkin dari segi kepakaran yang dilahirkan pula melalui KPT universiti-universiti yang kita telah bimbing mereka supaya membuat program-program kolaborasi yang akan berpadanan dengan keperluan ekonomi, peningkatan ekonomi negara kita, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, di penghujung ini penting jugalah Yang Berhormat Datuk mempromosi dan juga menjemput semua sebenarnya untuk hadir ke Reruai nombor 17 nombor 17 pameran pendidikan tinggi bersempena dengan program setahun bersama Kerajaan Madani pada 8 hingga 10 Disember di perkarangan Stadium Bukit Jalil. Silakan Tok. Saya sekali lagi nak suntut tentang program ini. Maka kita di peringkat KPT harapkanlah supaya program ini yang telah disusun oleh kerajaan ini adalah untuk rakyat, supaya rakyat dapat mengetahui dengan lebih luas mengenai usaha dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani. Kerajaan Madani sentiasa prihatin terhadap keperluan dan denyut nadi rakyat. Dalam masa yang sama, kerajaan juga mendengar pandangan dan maklumat balas dari rakyat. Sumber maklumat yang sahih ini amat penting untuk kita perolehi. Sebab itulah melalui program seperti hari-hari seperti ini, seperti kita di peringkat universiti pernah buat hari terbuka pendidikan tinggi, adalah untuk tujuan kita mendapatkan feedback ataupun maklum balas daripada rakyat, orang awam, supaya dapat bersemuka dengan contohnya kementerian, jabatan-jabatan ataupun agensi yang bertanggungjawab, supaya melalui perkongsian ini dapat negara kita ini kita bangunkan bersama. Sebab dengan melalui cara begini sahajalah rasanya kita boleh menjayakan matlamat negara kita menjadi sebuah negara maju, negara yang berpendapatan tinggi. Justru itu pendidikan tinggi adalah tunjang utama ini bagi mencapai hasrat ini, melahirkan pelajar, melahirkan mereka yang bertanggungjawab dan berbagai lagi lah untuk kepentingan negara kita. Maka itu saya nak ambil kesempatan pada malam ini, iaitu saya jemputlah, kalau boleh luangkan masa, datanglah ke pameran pendidikan tinggi, iaitu di Ruar nombor 17 sempena program setahun bersama Kerajaan Madani ini. Okey. Dan akhir sekali ialah sebelum kita berpisah dari udara, selalu orang sebut Datuk, kalau tak kenal maka tak cinta. Betul. Dan mungkin ramai yang melihat seolah-olah sebelum ini KPT seolah-olah berada di kedudukan yang terlalu jauh untuk didekati dan sebagainya. Tapi saya percaya bahawa Wabi Datuk sebenarnya mempunyai harapan yang cukup tinggi sebenarnya terhadap penganjuran ini, terutamanya dengan penglibatan KPT sendiri khususnya. Silakan Tok.
Apa harapan Datuk sebenarnya? Harapan kita seperti yang saya katakan itu, supaya peluang seperti ini yang datang setahun sekali ini, rakyat gunakanlah, ya. Sebab dia bukan hanya bertujuan untuk melihat, tapi yang lebih penting rakyat faham. Pameran ini memberi kefahaman. Bila kita faham, macam Datuk cakap lah, kalau tak kenal, maka tak cinta lah kita. Betul. Maka itu kalau kita tak datang, kita tak tahu. Bila tak tahu, tak faham. Kalau tak faham, kita tak boleh appreciate. Lepas tu menyalahkan Pula. Cakap kerajaan tak buat itu ke, atau apa kurang buat ini kan. Sebenarnya kita banyak benda yang kita buat yang rakyat tak faham ataupun tak tahu. Makanya peluang seperti ini yang saya katakan tu perlu diambil oleh kita semua, terutama yang ada di Klang Valley ni, untuk datang beramai-ramai untuk ke sana, sama-sama kita memberi maklum balas, bertukar pandangan. Mungkin ada pandangan daripada rakyat yang tentunya seperti yang saya katakan awal, amat diperlukan juga oleh kerajaan, supaya menjadi guideline kita juga membantu rakyat itu tentang keperluan yang mereka lihat ada keperluan untuk kita buat, memperkasakan lagi sesuatu di bawah kementerian kita. Contoh, mungkin pelajar-pelajar datang bagi kita info supaya kita dapat laksanakan yang terbaik untuk negara dan rakyat kita. Bila kita sebut tentang soal ini, atau ada lagi masa sebenarnya 3 minit. Ialah tentang pameran yang akan diadakan nanti di Reruai nombor 17, pameran pendidikan tinggi ini. Cuma sebagai anak Sabah, ini penting juga ni, Tok. Ya, betul. Apakah Datuk merasakan terdetik di hati barangkali lah pameran seperti ini juga sebenarnya pada satu masa yang akan datang perlu diadakan juga di Sabah dan Sarawak khususnya? Datuk sebut tu memang saya pun berniat. Maka itu kita ambil peluang lah. Pertamanya saya nak minta lah, kalau tahun ini kita adakan di sini. Mungkin tahun hadapan kita datang ke Sabah. Tahun seterusnya di Sarawak, dan kemudian mungkin kita ke Johor. Kita tukar negeri. Supaya kita dekat pada rakyat di negeri-negeri tersebut. Tentunya ramai yang inginkan ini, seperti yang kalau saya boleh ambil contoh, di mana KPT mengadakan hari terbukanya. Kita gunakan hari terbuka ini mendampingi negeri-negeri di negara kita ini. Ramai yang datang. Dari melalui itu mereka faham. Dulu ibu bapa ni hantar atau anak dia maksud dia tak faham macam mana dia memohon. Macam mana nak beri beasiswa. Semua dia tak faham. Bila dia datang, dia tengok, dia faham. Bila dia faham, senang. Kita pun boleh bertukar-tukar pandangan atau cara bagaimana anak kita ini boleh dibantu dari sudut mana, dan bagaimana ibu bapa boleh menggalak bersama. Contoh, ini adalah sesuatu yang amat penting kepada rakyat. Dan harapan kita bahawa mudah-mudahan program 8 hari bulan hingga 10 ini berjaya, dan biarlah kejadian itu menjadi satu contoh yang besok boleh kita bawa ke Sabah juga. Supaya dia sama pula dapat menikmati kejayaan yang seperti kita akan kecapi insyaAllah pada 8 hingga 10 hari. Menarik. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Yusof Abdal. Orang tak percaya Datuk pertama kali muncul di kaca TV sebenarnya. Dan saya secara peribadi juga cukup selesa sama-sama bersama dengan Yang Berhormat Datuk Muhammad Yusof. Dan saya memohon Datuk, mungkin ini bukan kali pertama dan terakhir, dan insyaAllah dari masa ke semasa sekiranya ada perkara-perkara menarik yang ingin kita kongsikan berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi ini, Datuk sudi bersama dengan InsyaAllah, ataupun Menteri sendiri sudi bersama dengan kami untuk bercakap saya akan sampaikan insyaAllah beberapa perkara yang menarik. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program khas setahun bersama Kerajaan Madani, dan kita mendoakan semoga segala perancangan yang telah pun disusun atau bukan saja oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, tetapi semua kementerian yang ada di negara kita ini akan dapat mencapai matlamat seperti apa yang kita inginkan, bersesuaian dengan apa yang dihasratkan oleh Kerajaan Madani. Jadi terima kasih, dan kita akan jumpa lagi dalam program khas setahun bersama dengan Kerajaan Madani. Assalamualaikum.